Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Afika binti Syahrizal. Pertama sekali bersyukur kehadrat Ilahi kerana dapat bertemu kita pada kelas pagi ini bersama dengan kelas Komunikasi Halayak dan Pengucapan Awam. Seperti sedia maklum, hari ini saya akan mengupaskan isu yang menarik, iaitu isu tips bagaimana nak pikat hati mertua. Harapan saya semoga selepas berakhirnya video ini, tips-tips yang diberikan akan dapat dipraktikkan pada masa akan datang. Terima kasih. Jom kita saksikan. Nak jadi menantu yang ikhlas ni tak susah sebenarnya. Nak tahu tak tips nak pikat hati mertua? Mari saya kongsikan. Tips yang pertama, kita kena buat mertua kita ni rasa difahami. Kita sebagai menantu, kita kena faham mertua kita. Dan yang paling penting, kita kena yakinkan mertua kita bahawa kita ni boleh jadikan pasangan kita tu lebih baik kepada mertua kita sejak sebelum kahwin. Tips nombor 2, macam mana kita nak pikat hati mertua, kita jadikan mertua kita tu lebih penting. Kita jadikan mertua kita tu yang paling utama dalam hidup kita selepas ibu bapa kita. Contoh mudah, kalau mertua kita nak datang ziarah, kita sambut mertua, ya Allah, mertua nak datang rumah. Kita rasa semangat mertua kita nak datang. Kita mesti akan hias bilik cantik-cantik. Kita masak masakan kegemaran mertua. Sebab apa? Sebab kita nak pikat hati mertua kita. Kalau mertua kita tengah bercakap dengan kita, kita pandang wajah mertua kita. Bukan pandang saja-saja, pandang dengan kasih sayang. Lepas tu kita dengar je apa yang mertua kita cakap. Kita angguk. Faham ataupun tidak, itu belakang cerita. Yang penting kita angguk. Kita tunjukkan kita berminat nak dengar dengan apa yang mertua kita cakap. Yang seterusnya, tips yang ketiga, kita kena faham kita sebagai menantu, nak jadi menantu misali, kita kena faham bahasa kasih sayang mertua. Sini, saya nak terangkan bahasa kasih sayang ada 5. Yang pertama, bahasa kasih sayang yang kita perlu faham ada pada mertua ni, ada mertua yang suka kita ekspreskan perasaan sayang kita ataupun suka dipuji. Ada mertua yang suka kita dengar, saya sayang mak hari ni, mak cantik hari ni, ayah handsome hari ni. Itu ada mertua yang macam tu. Yang kedua, bahasa kasih sayang mertua, ada mertua yang suka kepada sentuhan. Sentuhan ni macam ada mertua dia suka kena peluk, kena cium, salah macam biasa kita buat tu. Tu. Dan yang ketiga, bahasa kasih sayang kita boleh faham, ada mertua yang suka bila kita ni bagi hadiah. Bagi je yang benda-benda yang barang-barang yang mudah, yang macam kita nampak walaupun kecil, tapi bila kita bagi dengan perasaan kasih sayang ataupun ikhlas, dia ada nilai pada suatu barang tersebut. Contoh, kita bagikan plakat ke dekat bapa mertua kita buat dia semayang berjemaah kan, ataupun kita bagi tudung dekat mak mertua kita, saya baru balik bercuti ni, saya hadiahkan mak tudung. Macam tu. Yang keempat, ada mertua yang lebih suka kepada masa yang berkualiti. Contoh, mak mertua kita ni ataupun ayah mertua kita ni suka kalau kita ikut dia pergi pasar, beli barang-barang basah je. Tapi dia suka. Ataupun suka teman pergi membeli belah. Suka kalau mertua ni dia suka kalau menantu dia bawa pergi berjalan, pergi berkelah. Yalah, cuti-cuti sekarang, cuti-cuti dalam Malaysia je boleh walaupun dalam situasi Covid ni. Okey. Dan yang terakhir sekali, ada mertua yang suka kepada perkhidmatan. Perkhidmatan ni macam mertua kita suka kalau menantu tu masak. Itu yang contoh mudah lah. Suka menantu datang, menantu masak, menantu buat air walaupun tak suruh. Ada mertua yang macam tu. Jadi kita ni sebagai menantu, kita kena belajar untuk faham bahasa kasih sayang mereka. Barulah ikatan kasih sayang antara menantu dan mertua tu terjalin kukuh, tak ada perbalahan. Yang keempat, tips kita nak pikat hati mertua kita ni, sebagai menantu kita kena hormat mertua kita. Macam mana kita hormat ibu bapa kandung kita, macam tu jugalah kita hormat mertua kita. Sebab apa? Sebab mertua kita ni adalah ibu bapa kedua kita selepas ibu bapa kandung kita. Macam tu juga, kita kena layan mereka sama rata. Kalau kita macam anak manja dengan ibu bapa kandung kita, macam tu jugalah kita dengan mertua kita. Yang terakhir, kita kena berkawan dengan mertua kita. Jadikan mertua kita itu sebagai kawan, bukan lawan. Bila kita berkawan, macam kita berkawan dengan ibu bapa kita, kita boleh bergurau senda, buat pertandingan macam-macam kan. Macam tu juga kita dengan mertua kita. Barulah kita tak akan ada rasa terasing antara ibu bapa kita dengan ibu mertua kita. Sekian sahaja daripada saya tentang tips bagaimana kita nak pikat hati mertua.
harapan saya semoga tips-tips yang saya berikan ni akan mampu dipraktikkan untuk masa akan datang. Selamat menempuh alam perkahwinan.